Okey, tahu tak sekarang ni Kodi ada dekat mana? Kodi ada dekat Taman Negara Kuala Koh, Kelantan. Mesti korang nak tahu kan kenapa Kodi ada dekat dalam hutan ni. Siapa pula dua orang yang temankan Kodi ni? Lagi satu, budak kecil tu siapa pula? Kalau korang nak tahu, semuanya ada dalam Snap, majalah travelog fotografi minggu ini. Perjalanan dari Kuala Lumpur ke Kuala Koh Gua Musang, Kelantan ini mengambil masa lebih kurang 5 jam. Kalau nak tahu, pengembaraan Kodi kali ini hanya dengan menaiki motosikal je tau. Seronok juga naik motor jauh-jauh ni kan? Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu kita dalam rancangan Snap, majalah travelog yang penuh berinformasi bersama saya, Kodi Rashid. Okey, sekarang ni Kodi ada dekat Taman Negara Kuala Koh, Kelantan. Bersama Kodi sekarang ni, juru foto kita minggu ini dengan tajuk fotojournalism ataupun jurnal kehidupan. Abang Zainal boleh bagi tahu Kodi sikit kenapa kita kena dekat Taman Negara ni? Taman Negara ni sebenarnya dia ada satu kaum yang dinamakan kaum batik. Kaum batik? Kaum batik ni dia sebenarnya dia adalah kaum yang berpindah randah. Dia berpindah randah daripada sini satu tempat, dia tak duduk satu tempat ya. Pindah. Bukan itu saja, kaum batik ni di badan mereka ada bentuk-bentuk batik. Corak-corak batik tu? Corak batik, ya, di badan mereka. Saya akan bawa Kodi. Okey Abang Zainal. Ya. Narik tu. Okey? Okey? Jom. Mula saya dengan fotojournalism ni adalah sebenarnya bukan kehendak saya. Kehendak saya adalah nak jadi sport photographer, tapi sebagai sport photographer untuk mendapat akses ke sukan-sukan yang besar, kita harus daripada media. Jadi saya buat keputusan masuk ke media. Bila masuk media, dari situlah saya mula belajar dan berjinak dengan fotojournalism. Dan apabila selepas beberapa bulan, minat tu datang dengan sendirinya. Dan bila minat tu datang, seterusnya dia jadi macam satu passion, minat yang mendalam bagi saya. Daripada situ saya start belajar fotojournalism daripada akhbar tempatan. Kemudian saya masuk ke bahagian antarabangsa, masuk media antarabangsa, dan dengan media antarabangsa saya belajar fotojournalism dengan mendalam lagi. Segala selok-belok tentang fotojournalism, dan saya belajar banyak daripada fotografer-fotografer di luar sana. Kodi dah bersedia untuk pergi? Dah bersedia sangat ni bang. Tak sabar-sabar nak snap. Kodi dah bersedia. Yang pertama kita kena pergi jumpa fixer. Kalau dalam bahasa Melayu kita panggil orang perantaraan. Jom kita. Assalamualaikum dong. Salam. Kebah. Baik. Lama tak jumpa. Itulah. Lama dah. Berapa tahun berapa dulu? Last kali kita jumpa. 2009. 2009, 2010 macam tu kan. Nama saya Suzairi Zakaria. Tapi dalam fotografi saya lebih dikenali sebagai Dom. Lebih kurang 8 tahun lepas saya ke Kuala Koh ni untuk mendokumentasi masyarakat asli kaum batik di sini. Masyarakat asli kaum batik ini dia dari suku Negrito dan rupa paras dia lebih mirip kepada kaum asli Afrika, tapi banyak hipotesis tentang asal-usul mereka. Ada yang kata dari Afrika, ada yang kata dah
berasal dari sini. So, kita perlu orang macam Dom yang mana dia dah lama di sini dan dia kenal Tok Batin orang Batik tu. Dan daripada dia kita dapat akses nanti untuk ambil gambar dekat sana. Okey. Okey? Boleh kita pergi sekarang? Boleh? Boleh? Jom. Okey, jom. Okey, menurut Abang Dom, perjalanan kita mengambil masa dalam 10 minit. Tapi Kodi tak sangka pula perjalanan tu dia kena redah hutan, redah sungai dan macam-macam lagi. Walaupun 10 minit, tapi memang memenatkan. Okey, dalam perjalanan tu kita berjumpa dengan seorang budak kecil yang bernama Perry. Perry ni dia memang orang asli kaum Batik lah. Jadi dia yang lead kita untuk sampai ke tempat dia. Selepas beberapa minit kami berjalan, tiba-tiba Perry membuat satu bunyi. Rupanya bunyi itu menandakan yang kami dah sampai. Yang lebih mengujakan lagi, bunyi itu disahut pula oleh seseorang yang lain. Okey, Dom. Kita dah sampai ke ni, Dom? Ni sekarang kita dah sampai ke penempatan sementara kaum Batik. Kaum Batik ini dikatakan telah menetap di perhutanan sekitar Kuala Koh ni sejak bertahun lamanya tau. Penempatan mereka sering berubah-ubah dan mereka adalah antara kaum orang asal yang dikatakan akan berpindah setiap kali berlaku kematian dalam penempatan mereka. Perjalanan yang agak memenatkan. Agak memenat dan mencabarkan. Mencabar. Saya rasa biasalah dalam fotografi ni, dalam bidang ni kita perlu stamina kita perlu ada lah. Stamina, kesabaran juga. Kesabaran. Okay. Biasanya kalau badan penat, jangan ambil gambar dulu. Okey. Kalau ambil gambar dia takkan jadi sebab kita punya badan kabut. Tak dapat dengan kita punya kepala kan. Jadi competition kita pun akan lari kan. So biasanya relax dulu. Lepas tu baru kita berkenalan dengan orang. Bila dia dah relax kan, baru kita start shoot. Rasanya lepas tu dia tak ada masalah dah. Boleh. Alright, Kodi? Boleh. Sekarang kita rehat dulu. Antara pasal larang ni, jadi kita pertama kali kita kena jumpa ketua kampung dia atau batin dia, dan kalau boleh kita bawa sedikit buah tangan untuk batin lah. Jadi untuk fotografer, jadi kita tak minta kebenaran dulu batin untuk ambil gambar. Walaupun kita minta kebenaran dengan batin, jadi untuk ambil gambar orang lain kita sebenarnya minta kebenaran juga. Ada yang antara mereka sensitif, ada yang malu dan sebagainya. Sebagai seorang juru fotogener kehidupan, Abang Zainal merakamkan segala memori di hadapannya dengan begitu hati-hati. Setiap komposisi yang diambil juga bagaikan mencerita 1000 kisah. Antara ilmu pertama yang Abang Zainal ajar adalah bagaimana cara untuk memasukkan 1000 kisah itu melalui lensa kamera. Setelah beberapa ketika, Abang Zainal mengajar Kodi pula bagaimana untuk mendapatkan shot yang cantik. Dah semestilah dengan hanya menggunakan telefon bimbit. Saya cuba ambil gambar. Okey. Tengok kulit dia, tengok kulit dia kan. Ni lah kulit sisik dia yang tunjuk.
rentas. Dia muka tak payah, kita nampak tangan dia cukup. Kan? Nampak? Yang Okey. Nampak dia punya cropping, dia punya ambil kan tight. maksudnya Okey, sekarang kalau- ni kalau pakai handphone, Kalau pakai handphone, dia exposure kita tak boleh control sangat sebab dia bukan ada boleh override manual setting aperture kita nak tukar ke satu speed kita nak tukar tak boleh. okey. Okay, dia memang pasal dia basically dia semua dah set. So yang penting sekarang competition. Dalam handphone competition tu yang penting. Okey, Jangan main shoot saja. yang ini Kan? Tapi bila macam ni tadi, sepatutnya tukar macam ni. Dia tukar macam ni, dia jadi macam ni. dia jadi dapat full lah. Jadi empty space di kanan tu Sudah tak ada. Kan, kita tak perlu empty space, rugi tempat tu. Tight. Tight terus. Ni saya tak anggap pekerjaan itu bahaya. Saya rasa apa kerja yang kita lakukan pun semua bahaya. Ya, cuma fotojournalism ada bahayanya dan ada kegembiraannya. Ya, bahayanya kalau kita biasa kita akan pergi bila berlakunya satu-satu malapetaka ataupun kekacauan di sesebuah negara, kita masuk ke negara tersebut. Yang mana yang lain, siapa yang ada di dalam negara itu akan cuba keluar. Kita yang masuk ke negara yang ada kekacauan. Itu bahayanya dan di situ saya rasa minat yang mendalam mengatasi bahaya itu. Sebab minat. Duduk sana bang. Angkat itu. Tapi Kodi kena tiup lah. Oh, dia kena tiup. Boleh. Lagi bawah. Terbakar muka. Jangan terbakar. Okey bang, kalau situasi macam ni, cuba abang ajar Kodi macam mana pula nak cakap pakai handphone. Mobile phone ni macam tadi lah saya cakap tadi tak boleh control aperture semua kan. Okey. Yang penting competition. So apa yang kita nak buat, kita harus pergi sedekat yang boleh kan. Dekat-dekat supaya nampak api tu macam ni kan. Kita nampak api tu dengan dia. Dengan dia sekali. Okey, kalau dia tengah buat kerja baru kita ambil lah kan. Jadi gambar tu lebih fokus lah. Okey. Jangan berdiri kat jauh-jauh sangat macam ni. Melainkan macam tadi kalau kita nak ambil Dia punya environment dia, keadaan dia kan. Okey, tepi sikit macam ni. lagi jauh. Lagi cantik lah dia nampak dah. Betul-betul nampak dalam hutan lah kan. Okay. Maksudnya memang kau dalam hutan Dalam lah kan. hutan lah. Faham. Itu je. Yang penting competition tu apa yang kita nak sampaikan. Kalau dalam untuk mobile punya kamera lah. Sekarang kau dicuba pula Beri kat sini. Sini pun sikit. Ya. Sini. Kalau boleh naikkan sikit. Kenapa naikkan sikit? Perhati tak belakang tu ada benda putih. Nampak kemah. Elakkan. Okey, elakkan. Jadi naikkan sikit supaya tak nampak kemah. Baru nampak hijau semua. Okay, benda-benda kecil macam ni, detail ni kita kena perhatikan. Terutama dia punya background. Background dia, okey. Background ni kalau kita ambil daripada sini, kita nampak background putih. Okey, nampak tak? Jadi dia dah tu tau. tak Sekarang cantik sangat lah. bila kita tengok gambar ni, mata kita akan pergi kat benda putih tau. Betul? Bukan kat subjek. Okey, pasal putih tu yang daya tarikan dia. Okey, so apa kita buat? Itu Dekat atas kan kita- elakkan benda putih tu. elakkan. Okey, sekarang Kodi ambil gambar dia.
ambil gambar yang mana menarik, gunakan teknik-teknik tadi, okey, supaya background, perhatikan background, okey, composition tu perhatikan, dan saya pergi ambil tempat gambar. Okey, boleh. Boleh ya? Boleh. Alright. Balik daripada sesi fotografi jurnal kehidupan bersama kaum batik tadi, macam-macam yang bermain dalam fikiran Kodi ni. Tentang perasaan mereka, tentang perjalanan hidup mereka, dan bagaimana agak-agaknya mereka meneruskan hari-hari mereka kat sana. So macam mana Kodi tadi pengalaman? Agak challenge juga nak turun naik bukit, nak sampai kat tempat dia. Agak sangat-sangat mencabar. Sangat mencabar ya. Sangat mencabar. So apa pendapat tentang kita sampai sana nak ambil gambar Okey, dalam tugas ni? susah tu yang pertama masa nak pergi on the way, kita nak ke sana tu memang susah lah. Dan jalan dia kita kena dah sungai, kita kena turun naik bukit. bukit. Tapi bila sampai situ dia jadi sebab lah. Sebab Kodi bandingkan kehidupan Kodi dengan diorang. Kita rasa sebab keadaan dia. Tapi kalau kita tanya dia, saya rasa dia lebih gembira duduk dalam tu kan, sebab dia tak mau duduk dekat bandar kan. Itu dah cara kehidupan dia lah kan. Tapi cuma kita nak pergi tu, nak ambil gambar, nak buat cerita tentang orang asli tu satu challenge bagi kita, saya rasa. Sangat. Ambil gambar tu satu hal. Saya rasa taklah susah sangat. Tapi preparation, logistik dia kan, kita nak sampai kat sana dengan penat dia. Lepas tu terus bekerja kan. Dia dalam journalism dia biasa macam itulah. Dia kita bila di assign ke satu tempat, dihantar ke satu tempat untuk buat liputan, dia bukannya ada masa 4 jam 5 jam awal, tak. Sampai terus bekerja. Sebab biasa journalism ni dia spot on. Maknanya benda tu berlaku, terus pergi, terus shoot. Tadi kita tak gunakan flash langsung. Langsung tak ada guna flash. Kita semua gunakan cahaya matahari. Existing lah, ya, cahaya. Kan? Semula jadi. Okey. Sepatutnya perlu tak, bang? Pakai flash ni dia nampak artificial sikit lah. Dan saya bukan nak buat macam modeling. Modeling kita perlu ada side lighting and things like that. Tak, kita ambil as it is normal. Apa yang berlaku kat situ kita ambil. Semula jadi. Okey bang, kita pun dah lama borak, abang dah kongsi macam-macam daripada api besar sampai dah tak ada api dah bang. Apa kata sekarang ni kita tengok gambar apa yang kau ditangkap siang tadi. Gambar tadi lah kita tengok laptop ya. Tak tahulah apa jadi gambar tu bang. Ada berapa kita gambar ni tadi? Kodi pun tak pasti berapa ya? keping, tapi banyak abang. Banyak Banyak, sangat banyak. Okey. Okey. Alright.
Okey bang, gambar ni apa yang abang rasa tak cukup ke apa ke? Menarik ke tidak? Pada saya, Kodi ambil gambar ni dia film dia frame. Dia frame tu penuh. Okey, penuh maknanya dia tak ada empty space atas bawah kiri kanan space. Jadi gambar Kodi gunakan space tu sebaik mungkin supaya space-space kosong tak ada kat situ. Melainkan kalau kita nak tunjuk environment dengan keadaan alam sekeliling kan kita kena pakai white sikit kan. Pakai white sikit. Yang ni tadi Jadi white tu nampaklah sekeliling dia tu kan? Ya. Dia nampak gambar ni tadi kan? Kan ini yang saya suruh pakai white. Mungkin kalau kita pakai kamera phone, okey, dia ada limitation dia tu ada sikit lah kan, dia tak terlampau white kan. So kalau macam ni kita ambil white, kita nampak dia punya background. Okey, kat mana dia duduk kan, kalau nampak dalam hutan dia duduk kan. Okey, gambar ni abang Zainal pun dah kata editing tu kalau boleh tak perlu lah kan. Kan kalau boleh tak perlu Kalau lah. boleh tak Tapi perlulah. biasanya bila kita ambil gambar dengan keadaan kelam kabut kan, kita perlu buat editing juga. Okey, buat editing maknanya bukan major editing, bukan editing yang terlalu berat ya. Editing yang Sikit-sikit sikit-sikit saja. saja kan. Tapi Sikit-sikit. kalau boleh tak payah langsung. Kalau boleh lah. tak payah, kita sebenarnya kita ambil tu sendiri kita dah edit. Kan kita nak tunjuk apa yang kita nak tunjuk. yang kita Ya, tunjuk, tak, okey. jadi benda yang tak perlu ada dalam gambar. Kan kalau macam ni dah tak payah nak edit lagi. Kalau Kan? ni tak payah edit Dah tak payah edit. Saya rasa dah tak payah edit sebab semua dah cukup. Dah cukup. Kan kalau Okey. kita nak edit pun kita nak buang apa? Nak buang pokok ni. Kita nak tunjuk Kita pokok. nak tunjuk pokok Kita nak juga tunjuk kan? pokok, Ah, jadi ah, tak ah. perlu kita buang. Okey. Kau dirasa yang ini paling menarik perhatian kau dan kau dirasa ini paling best kot. Tapi bagi saya suka gambar Kodi. Okey, gambar ni. Saya suka sebab dia tight. Okey. Dia tight. Dia lebih menarik lah Lebih gambar menarik. ni kan. Dia lebih menarik. Okey bang. Okey. Bagi abang lah kan. Abang rasa Kodi lulus ke tak? Memandangkan kita pergi cuma satu hari saja. Okey. Okey, satu hari dengan masa yang suntuk, dengan keadaan yang tidak menyembelahi kita, tapi itulah journalism kan. Tapi bagi saya Kodi lulus untuk hari ini. Lulus? Ya. Alhamdulillah. Lulus. Okey, kalau untuk orang yang pertama kali mengambil gambar, saya rasa memang memuaskan. Dan lagi satu, dia tak takut. Ya, dia tak takut untuk mengambil gambar. Dan itu sebab saya luluskan dia. Alhamdulillah, akhirnya Kodi lulus juga episod minggu ini, Fotojournalism dengan tajuk Jurnal Kehidupan. Memang Abang Zainal sangat-sangat best, dia tak kedekut ilmu langsung. Pengalaman Kodi pun sangat-sangat best. Kodi dapat jumpa dengan orang asli kaum batik. Okey, sampai kita jumpa minggu depan dengan genre yang berlainan. Tak perlu jadi pro untuk snack macam pro.